kita dah dapat akhlak yang baik itu, tapi tak boleh berhenti berusaha. Yang kata, okey lah tu, aku dah pergi umrah, dah doa, dah senang hati, dah lapang, dah tak nak belajar lagi. Jangan. Terus berusaha. Kalau kemarin sedekahnya 50 sen jadi RM1, sedekahnya RM1 jadi RM2, sedekahnya RM2 jadi RM4, RM4 jadi RM10. Ini kekuatan. Mesti diasuh. Okey, diasuh sampai kita mati. Sebab itu akhlak ini kita belajar sampai kita mati. Sampai kita di liang lahat. Sebab itu Sayyidina Abu Bakar kata apa? Ya Allah, Tuhanku, jadikan aku membuat kebaikan yang paling kamu sayang, yang paling kamu suka di hari kamu nak ambil aku. Di hari terakhir aku, tolong dorong aku untuk buat kebajikan yang paling kau sukai. Kan doa Rasulullah, ya Allah Tuhan, berikan aku cintamu ya Allah. Berikan aku mencintai orang yang mencintaimu ya Allah. Dan ketiga, berikan aku kesempatan untuk beribadah, ibadah yang paling kau cintai. Ini di antara banyak-banyak doa Rasulullah. Untuk kita, bimbing kita. Jadi sekali lagi, kalau sudah merasa baik, jangan pura-pura baik. Jangan rasa kita dah high up jadi orang baik dah. Lagi banyak baiknya, lagi tebal baiknya, lagi rendah hatinya. Lagi santun, lagi ya Allah. Itu yang kita kata tawaduk. Tawaduk maknanya tenang, lapang, bahagia. Tak ada rasa lebih, tak ada rasa kurang. Tak ada siapa-siapa pun yang dilukakan dan melukakan. Dia tak nak lukakan orang dan dia tak nak dilukakan. Tawaduk adalah tahap kedua orang yang menuntut ilmu. Kalau dia dah menuntut ilmu, walaupun dah jumpa ribu-ribu tuan guru sebagai misalnya, tetapi masih sombong, masih riak, masih ujub, masih bagi bercakap besar-besar, masih lagi boleh ngumpat, bermakna walaupun dapat ilmunya satu dunia, tetapi tidak mampu membantu akhlaknya untuk jadi baik, maka ilmu itu tidak bermanfaat untuknya. Sebab itu kita tidak dapat ilmu pakai. Okey? Kalau kita kata dapat ilmu tu 3, pakai 1 dulu. Kadang-kadang baru 2, kemudian baru 3. Kalau kita dah biasa solat duha mula-mula 2 je. Lepas tu naiklah 4, baiklah 6. Sebab kalau berniaga kita nak kaya kan. Nak bertambah untungnya kan. Maka kita kata kalau tanam pokok tu, kalau jagung kita nak dia berbuah. Kalau tanam ubi dia nak berisi. Kalau tanam mangga dia nak nampak mangganya berbuah contoh. Nampak? Maka sekali lagi, buah daripada semua proses kita belajar mendidik jiwa kemarin, yang seminggu-minggu yang lalu itu, harus terpapar menurut apa yang disusun oleh Al-Quran. Okey? Dah tinggal maksiat, dah seronok buat baik, hati dah tenang lapang, ibadahnya semakin dekat dengan Allah, semakin taatnya berganda-ganda dengan Allah, tidak lagi buat apa yang Allah larang, tidak lagi meninggalkan membaca hadis-hadis Nabi dan sebagainya. Okey. Maka kita katakan Quran mula-mula menyebut tentang sifat-sifat orang mukmin dan munafik. Orang-orang mukminin dan munafiqin. Ini pertama yang kita nak pegang yang dibuat oleh Imam Ghazali. Maknanya kita kata orang yang baik budi pekertinya adalah apa sebagaimana budi pekerti yang disebut oleh surah Al-Mu'minun ayat 1 sampai ayat 11. Surahnya pun dah surah kita. Kalau kita mengaku mukmin dan mukminah tapi tak baca, tak faham surah Al-Mu'minun, rugi. Sebab surah itu khusus untuk kita, untuk orang-orang yang beriman. Maka pastikan kita dah baca, kita dah faham dan kita nak amal. Kita dah baca terjemahan, kita dah baca tafsirnya, dan ini akan membantu kita rasa lebih bahagia jadi orang beriman. Sebab ada surah khusus. Apa yang ada dalam surah Al-Mu'minun ayat 1 sampai ayat 11 ialah, ya, maksudnya apa? Sesungguhnya. Okay? Sesungguhnya berjayalah orang-orang yang beriman. Siapa nak berjaya, dia mesti beriman. Beriman apa maksudnya? Meyakini hidupnya di remote Allah. Hidupnya diatur Allah. Hidupnya dijadualkan oleh Allah.
Okay, sama ada hidup itu maksudnya belajarnya, cari rezekinya, nikah kahwinnya, matinya, anak-anaknya, ibadahnya. Segala benda yang ada kaitan dengannya adalah tergenggam di tangan Allah. Itu tanda orang beriman. Kedua, dia mentaati Allah dari segala-galanya. Takut dengan Allah segala-galanya. Dari segala-galanya. Sedih macam-macam. Maka kekuatannya yang kita kata beriman, secara purata orang bertakwa tinggal semua apa yang Allah larang dan buat semua apa yang Allah suruh. Ini yang kita kata konsep mudah yang dikatakan orang-orang bertakwa. Tak ada pilih-pilih. Saya boleh buat ini tapi tak boleh buat ini. Tak boleh buat okey, tapi jangan kata salah. Jangan kata tak sesuai. Jangan kata Islam tak mengikut zaman. Hanya kerana kita tak mampu ikut. Okay, kalau kita tak mampu buat tapi terima, itu perintahnya Allah, itu hukumnya Allah, itu tercatat dalam Al-Quran. Kalau kita tak nafikan, kalau kita kata ini tak sesuai, ini tak munasabah, ini berat tahu tak? Oh, macam mana? Hukum kisar, ya Allah. Ini kita kata, hukum pancung, potong tangan, ini semua kena belajar. Bukan ambil kulit-kulit. Kalau tidak, kita kata kita jadi susah. Kita kata zalim lah, kita kata tak sesuai lah, kita kata ketinggalan zaman lah, dan sebagainya. Oleh itu, sekali lagi, orang beriman maknanya terima semua apa yang Allah bagi. Yang buruk, yang baik, itu semua itu adalah orang beriman. Tetapi yang disuruh, buat semua yang disuruh dan tinggal semua yang dilarang. Saya adalah juga yang terpaksa dah masih belum lagi nak tinggal. Doa dengan Allah, ya Allah, Tuhan aku bagi aku kekuatan. Aku nak tinggalkan semua benda-benda. Aku tak nak sembang banyak-banyak dah. Okay? Aku tak nak jalan banyak-banyak. Aku tak nak shopping lagi, ya Allah. Dah penat ni, ya Allah. Syukur ada PKP. Kalau tidak shopping je kerjanya. Okay, kemarin ada sepasang suami isteri datang kerana sulit untuk mengatur atau mengurus ibunya yang berumur 83 tahun itu. Satu daripada hobinya suka berjalan. Dia dah pakai wheelchair, dah pakai apa, nak angkat wheelchair lagi, nak masukkan kereta lagi, nak masukkan dia lagi. Bayangkan, walaupun umur dah 80 lebih, tapi masih berminat nak jalan, nak jalan. Ronda, baru balik. Kalau boleh kita nak ubah. Aku ni dah umur macam ni. Kesian anak aku. Kalau ada perasaan itu bermakna hati kita ni lapang. Kalau tidak, kita ni ikut nafsu kita je. Bukan nak cari apa pun lagi. Okay? Ini Mi kata belajarlah sabar. Belajar sabar, kalau boleh ikut. Kalau tak boleh ikut dah. Macam mana? Okay? Surah Al-Mu'minin ayat 1 sampai 11. Okay, ciri orang beriman. Maka kita kata berjayalah orang beriman. Apa nak bagi tahu kat sini? Siapa nak berjaya, dia mesti dekat dengan Allah. Siapa nak berjaya, dia mesti lebih taat dengan Allah. Itu tanda orang beriman. Bukan beriman sebut nama, nampak nama je dah. Kan dia berada dalam keluarga Islam je. Bukan. Siapa nak berjaya, dia mesti dekat dengan Allah. Mesti lebih taat dengan Allah. Dia pasti berjaya. Yang kita susah sangat sekarang nak berjaya, susah sangat menghadap PKP, susah dengan coronavirus sebab kita tak rapat dengan Allah. Kita tak rasa tangan Allah yang baling coronavirus ke kita. Untuk kamu tadah tangan balik, minta dengan Allah balik. Untuk kamu angkat tangan balik, untuk banyak-banyak taat Allah. Tak boleh cincai bancai, tak boleh subuhnya subuh gajah. Okey? Zuhur asalnya jamak. Zuhur ujung, zuhur terus asal. Oh, Allah senangnya hidup. Tak nak ambil uduk banyak kali, ya Karim. Sedangkan uduk itu menggugurkan dosa. Setiap titik air uduk yang gugur di tubuh kita, di muka kita, di tangan kita, itu ampunan. Ini kekuatan yang nak dibangun. Sebab itu kita kata membersihkan. Okey? Maka kita kata, iaitu siapa orangnya lagi? Orang-orang yang pertama yang nak berjaya ni. Okay? Mereka yang khusyuk dalam solatnya. Ini kelemahan kita paling besar. Okay? Nak dapat khusyuk bukan semua orang dapat. Okay? Tapi kalau tak dapat semua pun, adalah ruang dan kesempatan yang dia dapat rasa dia khusyuk.
Khusyuk maknanya apa? Dia sedar dia tengah rokok untuk rakaat ke berapa. Dia tengah baca surah untuk apa. Dia baca surah dia yang kedua ke yang ketiga. Dia masih sedar apa dia sedang baca dan apa dia sedang buat. Itu khusyuk yang paling minimum. Yang kata, dah Fatihah ke belum tadi? Ini rakaat pertama ke kedua ke? Itu yang haru biru kita. Okay, seminimum. Khusyuk yang paling sikit, dia tahu apa dia baca, dia tahu apa sebab dia baca, dia tahu dia dalam rakaat berapa, dia tahu dia nak sujud ke, nak rokok ke dan sebagainya. Okay, itu yang paling minimum. Tapi janganlah bila kata solat, tak yang minimum. Kalau nak harta, tak yang maksimum. Tak boleh lagi tu. Ya, kita mula yang minimum tapi meningkat jadi maksimum. Ini kekuatan. Okay? Kemudian bila kata khusyuk maknanya kita sedar apa kita buat. Okay? Dan mereka yang menjauhkan diri dari perbuatan dan perkataan yang sia-sia. Perbuatan dan perkataan yang sia-sia. Bila perbuatan yang sehalusnya. Apa yang kamu buat walaupun sebesar zarah. Tetap Allah catat dalam buku kiraan kita. Jadi kalau kita sibuk dengan selfie, selfie tu nak bawa ke mana? Selfie tu untuk tujuan apa? Jangan sampai selfie tu hanya kita ada kamera canggih. Kita nak tunjuk orang, ambil dengan kamera awak canggih. Gambarnya cantik. Kalau tak cantik, datang dalam kamera mana pun tak cantik. Kalau dia melihat dirinya tak cantik. Tapi kalau dia merasa syukur, alhamdulillah, saya sempurna wajahnya. Apa nak kisahkan? Jadi selfie yang tidak bermatlamat, tak ada faedah. Alah nak simpan je. Kita bukan boleh simpan handphone tu sampai mati. Tak boleh bawa mati. Kadang-kadang gambar-gambar yang kita simpan, bila kita meninggal, orang lain tengok. Okay, sebab itu gambar-gambar yang tersimpan dalam Facebook, gambar-gambar yang tersimpan dalam WhatsApp kekal abadi. Okay, hati-hati dengan Facebook, hati-hati dengan Twitter, hati-hati dengan segala benda, Instagram dan segalanya. Kita dah mati kalau gambar tu salah, dosanya terus ikut. Walaupun kita dah meninggal lama, handphone tak mana-mana, tapi tetap tersimpan. Sekarang kita ni ada ibu pejabatnya. Semua WhatsApp yang kita pakai, semua panggilan yang kita buat tersimpan di ibu pejabat. Okay, di ibu pejabat lain itu. Okay, sebab itu sekali lagi kita nak bangun kekuatan. Orang yang buat, pertama dia kata apa tadi? Perbuatan dan perkataan. Okay, kalau ada orang yang berjalan-jalan nak pergi mana saja, window shopping. fikir manalah ada duit tapi nak berjalan je. Berjalan jaga balik niat nak buat apa. Saya nak exercise 15 minit pagi, 15 minit petang. Itu berjalan yang bermatlamat. Okay, bukan sambil berjalan-jalan lepas tu ngumpat letih oh. Jadi kalau nak kita kata niat saya nak exercise. Okey, saya berjalan 15 minit, kemudian saya pagi dan 15 minit petang. Tujuannya untuk bagi peluh, untuk kena matahari, untuk betulkan urat dan sebagainya. Bukan saja-saja. Bukan saja-saja. Itu maknanya perbuatan sia-sia dan perbualan sia-sia. Perkataan yang sia-sia. Kalau kita bercakap tidak memberi impak apa-apa, lebih baik tak payah cakap. Kita marah orang tapi orangnya tak ada depan kita. Berpedah ke tak? Okey, berapa banyak dosa kita buat, marah ke pemerintah. Kita tak cakap dengan dia pun. Kita ngok-ngak, ngumpat. Teruklah dia ni jadi itu. Teruklah dia ni jadi ini. Kita kalau jadi pemimpin belum tentu bagus. Oleh itu jangan bijak. Jangan mulakan kritik orang sebab kita bukan pandai sangat. Jadi itu juga termasuk dalam perbuatan dan perkataan sia-sia. Kalau boleh doa. Ya Allah Tuhan bukakan hati pemimpin-pemimpin aku ni untuk sayang masjid. Ya Allah Tuhanku bukalah hati pemimpin-pemimpin aku ni untuk mempertahankan agama. Jangan bergaduh dalam satu agama. Contoh. Kemudian ini di antara yang disenaraikan dalam surah Al-Mu'minun. Okay?